Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sedang penonton yang dimuliakan sekalian. Mudah-mudahan sentiasa dalam keadaan baik dan ceria walaupun pada saat dan ketika ini kita masih lagi dalam lingkungan PKP, ancaman yang datang daripada COVID-19. Mudah-mudahan kita dapat menerima ni sebagai cabaran dan juga ujian yang akan dapat menjadikan diri kita lebih kuat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya muliakan, pada hari ini kita nak membicarakan tentang Syawal di masa PKP. Syawal adalah satu bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Islam di negara kita, khususnya di seluruh dunia. Yang mana Syawal adalah tanda kemenangan. Ketika kita menyambut Hari Raya Aidilfitri di bulan Syawal ini bermakna kita menyambut kemenangan ataupun kita meraihkan kemenangan kerana kita telah melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Walau bagaimanapun, pada hari ini timbul persoalan. Bagaimana keadaan Syawal kita pada tahun ini? Yang dikatakan Syawal kita tak sama macam Syawal yang lain. Tuan-tuan, puan-puan, harus kita ingat bahawa syarat untuk kita menyambut Syawal ini dengan hati gembira dan juga bahagia, bukannya kerana halangan-halangan yang datang daripada wabak-wabak seperti COVID-19 ini. Tapi apa yang kita kena faham ialah konsep Syawal itu sendiri. Yang kita kena faham adalah hari meraihkan kemenangan. Sebab itulah pada bulan Syawal, hari raya yang pertama, dalam Islam kita diharamkan untuk berpuasa pada hari yang pertama Syawal. Kerana apa? Kerana kita diminta untuk makan. Kerana apa untuk makan? Makan ini adalah sebagai salah satu bentuk ataupun cara untuk kita meraihkan kegembiraan. Kerana kita telah sebulan berpuasa dan inilah waktu dan ketikanya untuk kita menyambut kemenangan tersebut. Jadi apabila dikatakan kepada kita tentang bagaimana perihalnya Syawal pada PKP ini, ya, saya percaya ramai di kalangan kita yang kata, oh, Syawal kali ini kita tak dapat balik kampung. Saya ingin membawa satu kisah yang pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada satu orang sahabat yang kita istilahkan dia kena kuarantin. Kuarantin selama 50 hari pada kita itu. Iaitu seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yang pada ketika dalam peperangan Tabuk dia terlepas tidak dapat mengikuti rombongan ataupun tentera-tentera Islam bersama-sama Rasulullah SAW ke Tabuk. Dan akhirnya kita kena faham bahawa orang yang tidak pergi berperang tanpa uzur syarak, dia merupakan satu perbuatan yang tercela, walaupun kecuali dia mempunyai alasan ataupun keuzuran tertentu. Maka Ka'ab bin Malik tahu dia berada dalam keadaan silap. Berjumpa dengan Rasulullah SAW setelah pulangnya Rasulullah SAW ke Madinah pada ketika itu, mengadu pada Nabi, minta maaf. Nabi pada ketika itu tak ada jawapan. Maka sedihlah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik kata, diberitahu oleh Rasulullah SAW, wahai Ka'ab, pada ketika ini aku tak ada jawapan untuk aku bagi tahu pada kamu. Maka kamu baliklah. Sedihlah Ka'ab bin Malik. Dan Nabi SAW pesan kepada sahabat-sahabat yang lain, jangan bercakap dengan Ka'ab bin Malik selagi mana tidak ada dari firman Allah SWT ataupun wahyu turun untuk menyelesaikan masalah Ka'ab bin Malik yang tidak dapat pergi perang. Kerana apa? Kerana kita faham Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat yang sangat hebat. Dia terlibat dalam peperangan Uhud, dia terlibat dalam peperangan Badar. Tetapi atas kesilapan kecil dia terlepas daripada mengikuti kumpulan peperangan bersama-sama dengan Nabi SAW. Maka berlarutanlah sehingga 40 hari. Semua orang tak nak bercakap dengan Ka'ab bin Malik. Oh, menderita jiwanya. Kerana dia memang ramai kawan, tapi kawan-kawan yang rapat dengan dia atas dasar pesanan Rasulullah SAW, tidak ada seorang bercakap dengan dia. Terseksa dia, tidak dapat bercakap. Sehingga hari ke-40 Nabi SAW panggil isteri Ka'ab bin Malik. Isteri Ka'ab bin Malik diberitahu Nabi SAW supaya jangan berkomunikasi dengan Ka'ab bin Malik. Bertambah lagi dia punya seksanya. Walaupun dapat keluar rumah, tetapi keluar rumah tu seperti tak keluar rumah. Tonton bayangkan situasi yang dihadapi oleh Ka'ab bin Malik. Kalau saya nak dibayangkan pada saat dan ketika ini, oh, dah sebulan lebih, hampir 2 bulan kita terperap di rumah. Tidak dapat berkomunikasi dengan orang luar seperti biasa. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan?
Setelah saja hari yang ke-50 selepas subuh, wahyu Allah SWT turun menyatakan Allah SWT telah menerima taubat Ka'ab bin Malik. Gembiralah Ka'ab bin Malik pada ketika itu, diberitahu kepada Ka'ab bin Malik oleh sahabat-sahabat Nabi, ya Ka'ab, absyir ya Ka'ab, absyir ya Ka'ab. Gembiralah kamu wahai Ka'ab. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa kaitannya kisah ini dengan Syawal di bulan-bulan di waktu PKP ini? Apa saya nak cerita tuan-tuan? Kadang-kadang kita nak menjadikan diri kita ni jauh lebih gembira daripada orang lain. Cuba tuan-tuan bayangkan situasi begini. Tuan-tuan, kita dah terperap di rumah selama sebulan, 2 bulan, begitulah mungkin sifatnya. Selepas saja PKP, dalam sebulan 2 bulan yang kita terkurung ataupun kita di kuarantin itu, ataupun kita ditahan pergerakan kita terkawal pada ketika itu, kita tak bebas ke sana sini. Walhal kita nak balik kampung pun susah. Cuba tuan-tuan bayangkan pada saat ketika nanti kerajaan bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan telah pun dibenarkan balik ke kampung masing-masing. Bagaimana gembiranya kita berjumpa dengan kedua ibu bapa kita. Pasti perasaannya berganda tidak seperti kita menyambut hari raya yang sebelum-sebelum ini. Kegembiraan kita, rasa kasih sayang kita, rasa nak peluk ibu ayah kita lebih membuak-buak berbanding dengan sebelum ini. Itu yang kita lihat hikmah Allah Ta'ala jadikan PKP, jadikan wabak ini sebagai ujian kepada kita sehingga menyebabkan PKP itu berlaku. Tetapi fikir tak kita satu sudut yang lain, sebenarnya Allah Subhanahu Taala nak memberi kita ruang, dan ruang yang sepenuhnya untuk kita fokus kepada ibadah kita. Mungkin sebelum PKP ni kita disibukkan dengan kerja kita boleh melakukan perkara-perkara normal seperti biasa, pergi kerja, kita pun boleh pergi berjumpa dengan kawan-kawan kita dengan agak bebas. Tapi pada ketika PKP ini, kita diberikan ruang sepenuhnya untuk bersama-sama dengan keluarga. Alangkah indahnya Syawal itu tuan-tuan. Kita dapat penuhi hari-hari pada bulan Syawal itu. Kita dapat solat berjemaah bersama. Kita dapat bertakbir hari raya bersama. Kita dapat mengimamkan solat hari raya Aidilfitri bersama dengan isteri dan juga anak-anak kita. Pastinya tumpuan kita kepada amalan-amalan Quran yang tu jauh lebih hebat daripada tahun-tahun sebelum ini tuan-tuan. Malah tahun-tahun sebelum ini kita sibuk dengan shopping, kita pergi beli barang dan sebagainya. Mungkin ramai di kalangan kita yang solat tarawih pun tak cukup. Mungkin ada yang orang bagi tahu pada saya solat tarawihnya 2 rakaat saja sebab penat sangat balik shopping dah pukul 12 malam. Contoh begitu. Tetapi bayangkan pada bulan Syawal, pada hari Ramadan dan juga sebelum kita nak menyambut Syawal ni, kita penuhi malam-malam kita itu sepenuhnya bersama dengan keluarga. Sebab tak ada aktiviti lain tuan-tuan. Yang ini. Yang seterusnya, kita menyambut Ramadan ini, kita menyambut Syawal ini dalam keadaan kita mempunyai pengisian yang penuh terhadap Syawal ini. Kita menghayati benar-benar Syawal ini. Kalau kita lihat tuan-tuan, Syawal ini dia mendidik diri kita untuk cukup sabar. Cukup sabar tuan-tuan. Kenapa cukup sabar? Sebab ujian kita kali ini tak seperti mana ujian-ujian sebelum ini. Jadi apabila datangnya Syawal nanti, selepas saja berakhirnya bulan Ramadan, kita menyambut Syawal dalam keadaan kita rasa sangat puas. Kerana apa? Kita telah menerima ujian berganda daripada Allah SWT. Ujian pada bulan Ramadan dan ujian PKP. Ujian ketika kita berhadapan dengan wabak. Kita susah nak bebas seperti biasa, dan kita mewujudkan norma-norma baru dalam perjalanan hidup kita selepas ini. Disebabkan COVID-19 ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah antara perkara yang saya nak sebut. Walaupun sebenarnya Syawal ini sebenarnya mendidik diri kita dengan sebenar-benar didikan untuk kita sabar. Memang ramai di kalangan orang di luar sana cakap tentang sabar. Dah berkilo dah saya dengar perkataan sabar ni. Ini biasa yang kita dah dengar dah. Tetapi bagaimanakah sabar ini memang betul-betul lahir daripada diri kita? Ramai orang kata saya sabar. Tetapi bagaimana sabar itu betul-betul dibuktikan? Inilah yang Nabi SAW pernah sebutkan kepada para sahabat. Hadis riwayat Imam Ahmad menyatakan baginda Nabi SAW bersabda, "Iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min." Nabi kata apa?
perkara baik yang berlaku pada diri kamu dan kamu senang dengannya, dan perkara buruk yang kamu lakukan dan kamu sedih dan kecewa dengannya, maka itulah buktinya kamu beriman. Jadi apabila orang kata sabar dan kita dapat apply sabar tu, dapat aplikasikan, dapat jelmakan kesabaran itu pada bulan Syawal ini, maka dia menggembirakan kita, menjadikan kita redha dan tenang, maka itulah tanda kita beriman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Syawal ini memberikan pengajaran yang sangat baik pada diri kita. Mungkin perkara yang nampak buruk di mata kita ataupun kurang di mata kita, tapi itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Janganlah kita rasa gundah gulana. Banyak aktiviti yang kita boleh lakukan pada bulan Syawal ini, walaupun banyak sekatan-sekatan ataupun halangan-halangan yang tak dapat kita lakukan. Ambillah pengajaran yang pernah berlaku pada sahabat Nabi yang saya ceritakan tadi, Sayyidina Ka'ab bin Malik. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan supaya sahabat-sahabat tidak berkomunikasi dengannya. Dia rasa terkongkong, tidak ada kawan, tidak ada siapa di kelilingnya. Tetapi apabila bebanan ini ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian ini ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kegembiraan yang teramat sangat yang berlaku pada diri Ka'ab bin Malik, sehingga kan Ka'ab bin Malik ini sanggup untuk menginfakkan, sedekahkan seluruh hartanya, sehingga Nabi SAW kata, kalau kamu nak infak, kamu infak separuh saja. Inilah tanda kesyukuran. Jadi tuan-tuan dan puan, andai selepas ini PKP ditamatkan dan wabak pun telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jelmakanlah rasa terima kasih dan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita meletakkan, membuat atau melakukan pengabdian diri pada Allah Taala. Banyakkan bersedekah, rajin-rajinlah pergi ke masjid, buatlah amalan kebaikan, wujudkanlah suasana mesra dan keluarga dan masyarakat yang berada di sekeliling kita. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah akan memandang kita dengan penuh ihsan dan seterusnya kita akan menjalani kehidupan kita dalam keadaan baik dan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.